السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيدنا محمدا الأمين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Kita sambung bacaan kitab kita. Kita masih lagi berada pada hadis yang menceritakan tentang manusia yang paling kuat beribadah kepada Allah. Kita sampai di muka surat 54. Kita menggunakan Bahrul Maji jilid yang ke-16. Saya baca lagi sekali hadis yang kita baca 2 bulan lepas. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'khudhu anni ha'ula'il kalimat fay'amala bihinna aw yu'allima man ya'malu bihinna. Faqala Abu Hurairah, faqultu ana ya Rasulullah, fa'akhadha biyadi fa'adda khamsan wa qala ittaqil maharim takun a'badan nas warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas wa ahsin ila jarik takun mu'minan wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman wa la tukthirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Maksudnya Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengambil daripada aku nasihat ini dan dia beramal dengan nasihat ini, ataupun dia mengajarkan orang tentang nasihat ini, maka sesungguhnya kebaikan akan dapat padanya. Nabi kata dekat sahabat dia, aku nak bagi beberapa nasihat pada kamu. Kalau kamu pegang nasihat aku ini, kamu akan dapat banyak kebaikan dalam dunia ini. Bila kata macam tu, Abu Hurairah kata, ana ya Rasulullah. Dia kata, aku nak pegang nasihat itu ya Rasulullah. Fa'akhadha biyadi fa'adda khamsan wa qala. Nabi pegang tangan Abu Hurairah. Nabi kata dekat dia, ittaqil maharim. Yang pertama, kamu takutlah. Kamu jadikanlah diri kamu takut melakukan benda-benda yang haram. Nabi pegang tangan Abu Hurairah. Nabi tengok muka dia. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, ittaqil maharim. Takutlah daripada melakukan benda-benda haram. Takun a'badan nas. Kalau kamu boleh jadikan diri kamu takut dengan benda-benda haram, kamu jadi manusia yang paling kuat beribadat pada Allah. Kemudian kata Nabi, warda bima qasamallah. Kamu kena reda dengan benda yang dibahagi-bahagikan oleh Allah. Takun aghnan nas. Kamu jadi orang paling kaya. Mana-mana manusia yang reda
dengan yang Tuhan bagi. Dia orang paling kaya. Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, siapakah orang paling miskin dan siapakah orang paling kaya?" Nabi kata dekat Sayyidina Ali, sesungguhnya orang paling miskin ialah orang yang sentiasa tak cukup dengan apa yang ada. Sesungguhnya orang paling kaya ialah orang yang cukup dengan apa yang ada. Itu definisi kaya dan miskin mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang miskin ialah orang yang tak cukup. Gaji 10,000 tak cukup. Miskin. Islam kata dia miskin. Masyarakat kata dia kaya. Gaji 10,000. Tapi Islam kata dia miskin. Kerana 10,000 tu tak cukup untuk memenuhi kehendak nafsu dia. 10,000 tak cukup. Kerasuah lagi. Pasal apa tu? Pasal tak cukup. Ini orang miskin. Kalau Allah bagi dekat dia 500 ringgit sebulan, 500 itu cukup bagi dia. Kerana dia kata ada orang dapat 300. Aku usaha, aku minta pada Allah. Allah bagi 500, ada hikmah di sebalik 500 yang Allah bagi dekat aku. Mungkin kalau gaji aku 5,000, aku tak pergi masjid. Dengan gaji 500, aku selalu ke masjid. Aku tidak pernah tinggal semayang. Aku menerima limpahan nikmat dan juga hikmah daripada Allah. Dia terima dengan ketentuan Allah, dengan agihan rezeki yang diberi oleh Allah. Ini orang yang kaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Yang tu kita baca pada malam ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, muka surat 54 bawah sekali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Dan berbuat baik engkau kepada jiran, nescaya jadi engkau mukmin yang kamil. Mukmin yang kamil maksudnya mukmin yang sempurna. Masalah berbuat baik pada jiran. Sesungguhnya berbuat baik kepada jiran itu banyak macamnya, dan itulah yang disuruh oleh syarak kita dengan dalil sepotong hadis dalam masalah 65 itu. Berberi-beri apa yang ada daripada makanan. Di antara cara buat baik pada jiran, kata Nabi SAW, apa yang ada kat kita, kita bagi kat dia. Sebenarnya banyak hadis cerita tentang jiran. Dan kita yang mendapat jiran baik, itu anugerah Allah sebenarnya. Jiran ni bukan tentu ya. Kita ambil rumah flat, bukan kita tahu siapa nak duduk sebelah rumah kita. Duduk-duduk jebon, bukan orang. Jebon duduk sebelah rumah kita. Kalau matbon boleh kata jepon duduk sebelah rumah kita, tak tahu waktu semayang, tak tahu apa. Hara punya cerita. Dengan pasang radio dekatnya dengan subhanallah. Sakit ni, dalam ni sakit. Kerana jiran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di Sungai Petani jadi dalam fikiran ini. Sewa rumah. Rumah perumahan lagu Taman Seri Aceh tu. Satu ustaz sebelah rumah balik ni, lagi laki bini baru menikah duduk sebelah rumah ustaz ni. Dia ada ke dia tak ada ke di rumah boleh tahu. Pasal apa? Dia masuk dalam rumah, dia buka radio sampai nak pecah 3 tingkat. Gedung sampai ustaz ni kata apa ni? Aku nak pindah tak pernah sabar sangat, rumah aku beli. Sampai tahap-tahap tu, tak peduli waktu semayang, tak peduli orang tengah duduk bang, tak peduli apa. Yang dia tahu, dia pasang radio sampai bergoncang rumah-rumah. Ustaz ni kata kat perempuan dia, tolong pergi tegur saya. Dia kata, tolong pergi tegur saya.
Suruh slow sikitlah radio. Korang-korang pun waktu semayang slow. Hormat waktu semayang. Kalau orang tak semayang pun. Hormatlah orang duduk bang di masjid tu. Tak ada duduk dalam bawah pokok tu. Tak ada duduk dalam kedai. Hormat waktu semayang. Kalau tak mau semayang pun hormat jadilah. Ni sudahlah tidak semayang. Angkuh sambang pula tunjuk tak semayang tu. Bila perempuan ustaz ni pergi tegur. Oh, dia jawab. Dia kata aku sewa, aku bayar duit aku kan minta duit. Oh, apa ni cengeng tak kawan ni? Jawab balik ni. Dekat orang ni. Kawan ni bukan main marah. Main habak elok-elok. Ni. Time semayang kalau boleh pelan sikit baguslah. Tapi kami nak semayang. Ketak bakar, marah. Tak apa. Baru ni jadi. Lepas cerita semalam. Malam kita pergi mengajar di Penguluhin. Sekarang ni, lepas cerita. Baru jadi. Masuk waktu maghrib. Ustaz ni pun bang. Tak apa, lepas bang semayang. Tapi pagi esok, tak bunyi apa di rumah dia. Selalu tak gaduh kunci jam. Jaga dengan radio dia. Bagi awal, pasal nak pergi kerja. Bukan pasal nak semayang subuh. Bagi awal, pasal nak pergi kerja. Lebih kurang Cina cangkat juga lah. Cina cangkat bagi awal, pasal nak juris saya. Bukan pasal nak semayang subuh. Abang orang kita dukuk ni lama. Pokok ni pun bangkit awal juga. Tapi bangkit awal bersiap nak pergi kerja. Selalu ustaz ni tak gaduh kunci jam. Dengar radiogram dia, kena bangkit lah. Dia bangkit lagi awal pada ustaz ni. Tapi ustaz ni bangkit semayang subuh, dia tak semayang. Pagi tu jadi jaga terlewat sikit. Pasal apa? Tak dengar bunyi radio. Ustaz ni pun suruh bini dia. Dia kata saat lagi nampak mereka keluar nak pergi kerja, saya pergi tanya bila awak radio tak bunyi pasal apa. Tak bukan nak call, nak tanya pasal apa yang tak bunyi tu. Terlupa pasang ke, karan tak ada ke. Pergi tanya, perempuan dia kata la ilaha illallah. Semalam ni dia kata waktu ustaz bang tu dia kata radio kami terbakar. Kita duduk dengar ni lampu terbakar. Dia radio geram dia tu, wow, kata naik api. Kecupur. Bukan mereka terkejut. Bini ustaz ni pun terkejut juga. Waktu ustaz bang. Dia kata waktu ustaz bang. Mana hampa tahu ustaz bang? Kami dengar. Oh jadi selama ni hampa duduk dengar. Saja hampa pergerai radio. Patut mau terbakar rumah tu terus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab ada hadis Nabi kata di antara tanda sa'adah, tanda kebaikan manusia, jiran yang baik. Selain daripada rumah yang besar, selain daripada kereta yang elok, kenderaan yang baik, selain daripada itu, jiran yang baik. Itu tanda sa'adah Tuhan bagi tak kita. Tanda bahagia kita. Orang yang duduk rumah selesa, ada kereta elok, jirannya baik, subhanallah. Tuhan pilih dia untuk terima kebaikan-kebaikan itu. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah, beriman dengan hari akhirat, duduk diam-diam ataupun bercakap benda elok. Kalau tak ada benda baik boleh bercakap, duduk diam-diam. Kalau bercakap lebih baik. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu, hendaklah dimuliakan jirannya. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifah, ikram, respect, muliakan tetamu dia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Nabi kata lagi, mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Maksudnya kata Nabi SAW, Jibril selalu turun jumpa aku. Tiap-tiap kali Jibril turun, Jibril tak pernah lupa. Selain daripada turunkan wahyu, selain daripada bacakan Quran pada Nabi, selain daripada itu, Jibril selalu pesan supaya aku buat baik dengan jiran. Sehingga kan kata Nabi, zanantu, aku sangka annahu sayuwarrithu, sesungguhnya dia akan warisi harta aku. Oh, penting, jirannya cukup penting. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, kata dia, al-jiranu salasah, jiran ada 3. Jarun lahu haqqun wahid, ada jiran yang kita ada satu tanggungjawab pada dia. Wa jarun lahu haqqan, ada jiran kita ada 2 tanggungjawab pada dia. Wa jarun lahu thalathatu huquq, ada jiran yang kita ada 3 tanggungjawab pada dia. Kata Nabi, faljarul ladzi lahu thalathatu huquq, adapun jiran yang ada 3 tanggungjawab kita dekat dia, aljarul muslim zul rahmi, jiran yang Islam, dan jiran itu juga ada pertalian kekeluargaan. Ini kita ada 3 tanggungjawab dengan dia. Kita duduk sebelah rumah, adik-beradik kita Islam. 3 tanggungjawab kita nak kena jaga. Yang pertama, hakul jawar. Yang pertama, hak sebagai jiran. Kena jaga. Sebagai jiran, kita kena jaga dia. Radio tak boleh duduk pasang derai-derai. Duduk royong menjerit tak pasal-pasal tak boleh. Tak nak pasal-pasal tidur tenang di rumah bagi dia tak boleh tidur. Tak boleh. Tak boleh. Tengok dia tanam pokok serai tepi rumah kita, malam-malam masak jerang ayam hangat pergi jual pokok serai dia bagi mampus, tak boleh. Pasal apa? Pasal jiran. Tak boleh. Duk buat naya kat orang, duk buat tahana kat orang, tak boleh. Orang Tanjung tahu tahana. Duk buat tahana kat orang, tak boleh. Esok kita kena buat tahana pula, tak boleh. Duk buat tahana kat orang, apatah lagi jiran. Tak boleh. Hak jiran kena jaga. Yang kedua, hakul Islam, hak sebagai Islam kena jaga. Selain daripada hak jiran, hak sebagai orang Islam kena jaga. Ziarah dia ketika dia sakit, itu hak sebagai orang Islam kena jaga. Wa haqqur rahmi, dan juga hak hubungan kekeluargaan kena jaga. 3 hak kena jaga. Wa ammal ladzi haqqani, dan adapun jiran yang ada 2 hak, faljarul muslim, jiran yang Islam. Kita jaga 2 aja. Kita jaga hak sebagai jiran dan juga hak sebagai orang Islam. Wa ammal ladzi haqqun wahid, dan adapun jiran yang ada 1 hak, faljarul musyrik, jiran orang kafir. Kena jaga 1 hak, hak jiran. Kena jaga. Walaupun dia orang kafir, duduk sebelah rumah kita, sebagai jiran, kena jaga. Kita jaga pukul 3 pagi, pagi dengar ada bunyi di depan rumah, buka tingkap, tengok-tengok nampak orang pakai seluar pendek, bawa golok perak, labuh sampai ke pinggang. Dia jiran kita, nampak kawan pakai seluar pendek, golok perak duduk di pinggang, duduk depan pintu pagar rumah dia, kena telefon di rumah dia. Habang kat dia, depan rumah hang ada orang bawa golok perak. Hak sebagai jiran, walaupun dia musyrik. Islam jaga sampai macam tu. Ni kan pula sama-sama Islam, tak jaga hak sebagai jiran, tidak jaga hak sebagai orang Islam. Bahkan sengaja-sengaja pula menyakitkan hati jiran Islam sebelah rumah kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita duduk rumah flat, duduk rumah kembang-kembang macam tu, jagalah, kena jaga banyak, sensitif tu banyak. Kita ada anak perempuan seorang, kita tak boleh kawal anak perempuan kita, boyfriend dia duk main hantar depan pintu rumah, main hantar sembang pula depan pintu rumah jiran.
Yang jiran tu sakit dalam ni, tak tahu nak habaq, sakit. Nak tegur, tak lagi masa muka. Bina pula tembok besar negeri Cina. Berkeli jiran-jiran duduk rumah semidi, berkeli sama-sama sejiran, penaik tembok sampai tak nampak muka. Kalau kebetulan dua-dua keluar serentak, buka pintu pagar, beralih tengok hang tengok aku, beralih gini. Orang di sana dengan orang di sini. Orang di sini tak suka orang di sana. Dia pun kata orang di sana pun tak suka orang di sini. Sampai jadi macam tu. Ada yang keluar buka pintu pagar, terserempak nampak, beralih, ludah, push, ludah. Apa ni? Jadi ni Hakidatul Ahbab ni jadi. Bukan pada semua orang, tapi pada kebanyakan orang Islam pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai jiran banyak benda nak kena jaga. Nabi pernah tanya sahabat dia, "Atadri ma haqqul jar?" Nabi kata, "Hampa tahu dah apa dia hak sebagai jiran?" Kata Nabi, "Idza sta'anak a'antah." Kalau jiran minta tolong, kamu kena tolong dia. Dia minta tolong, dia main assalamualaikum. Kita pun waalaikumsalam, apa hal? Perempuan saya duk sakit dah, minta tolong tak, kalau boleh tolong bawa di hospital dah, dia duk sakit dah nak bersalin. Jawab pula, "Ai nak aku ambulan kah?" La ilaha illallah. "Ai nak aku ambulan kah?" Hak sebagai jiran, tolong dia. Wa iza staqrabak aqrabtah. Dan apabila dia minta pinjam sesuatu, bagi pinjam pada dia. Dia tak ada misi rumput, dia nak pinjam misi rumput, kita bagilah. Saya pernah baca hadis ni di satu tempat. Kawan yang dengar tu petik jari, cantik dia kata. Pada hebat, dia baca pinjam. Dia mengaji rasa orang tak baca hadis kah? Jenis macam ni, kalau dia main minta pinjam, pegang kaki tangan dia, buh plaster dia pun di mulut dia. Tak payah tolong pun tak apa lah. Pasal ini orang take advantage punya orang. Ini take advantage punya orang. Maksud bagi tolong dia, bagi pinjam ni, bukan jenis orang yang suka meminta. Yang tu dia ada panggulai dalam hadis. Nabi kata, "Yadul ulya khairun min yadis sufla." Tangan hak memberi itu lebih baik daripada tangan yang duk minta. Dia ada panggul dia dalam hadis. Hak jenis macam ni, sekali kita kenal dia jenis ambil kesempatan, dan orang Islam tak boleh jadi orang bodoh. Al-mu'min la yadkhulu fi juhri dhabbin marratain. Nabi kata orang Islam, orang yang beriman tidak akan jatuh lubang bewak dua kali. Bewak tu jenis itu bewak. Dia main hari ni RM50, esok RM100, minggu depan lagi RM150, itu jenis bewak. Kita dah kena dah gigit dengan bewak tu, esok dia nak main gigit, tahan tangan bagi gigit pula, silap banyak. Ajaran Islam bukan ajaran yang nak membodoh-bodohkan orang yang ikut dia. Yang dimaksudkan dalam hadis ini, jiran yang memang bila dia minta pinjam tu, dia dalam kesempitan betul. Dan dia tidak ada niat buruk, dia tidak ada niat nak ambil kesempatan, sebaliknya dia sempit sungguh. Musim masuk universiti, kita tahu dia kerja gaji kecil, anak dia dapat masuk universiti. Nak masuk universiti, duit tak ada. Ini tambah zaman nak corporate ke universiti ni pula ni. Kau duk teruk lagi ni. Dia nak pergi minta duit dekat kita tu pun ayak muka jatuh. Malu ni, tak tahu nak habaq ni, nak pergi minta ni. Tapi kalau tak minta, anak dia tak masuk universiti. Gagah juga, pertahan juga, main juga kat kita. Habaq tu pun kita nampak muka dia tu, nampak ketak-ketak mulut tu, nak habaq tu segan, malu, marwah, harga diri. Kena tolong dia. Wa idza taqara udta alai. Kalau sekiranya dia fakir, dia perlukan sesuatu, bagi keperluan itu pada dia. Wa idza marida udta. Kalau dia sakit,
ziarah dia. Dengar kata dia sakit, kita tengok dia. Ada kita jumpa ramai orang. Ada orang yang dulunya orang kenal dia, banyak orang kenal dia, terkenal dia. Lah ni orang tak kenal dia. Sebab dulu orang kenal dia, orang hormat dia kerana pangkat dan kedudukan dia. Hari ini bila pangkat tak ada, kedudukan tak ada, dia jadi orang yang orang tak kenal. Bila dia jatuh sakit, siapa pun tak main tengok dia. Masa dia ada kedudukan dulu sakit, bunga ni sampai doktor terlambat suruh balik. Dia nak bungkuh dalam bilik hospital tu, sampai misi nak lalu tak boleh. Tapi bila tak ada kedudukan dekat dia, sakit, bunga sekutum pun orang tak boleh, ziarah pun tak ada. Celah-celah tu kita pergi ziarah dia. Kita pergi ziarah dia, air mata turun. Air mata turun. Kita sampai-sampai tu, isteri dia kata dulu dah, isteri dia kata, Ustaz, dia kata, lah ni tak ada apa dah Ustaz. Dia kata, orang pun tak nak tengok dah. Bunyi lah. Kita dengar pun naik ketak dada juga. Maknanya dulu hormat orang dekat dia palsu saja. Bersifat palsu. Tidak original. Orang hormat bukan kerana dia, tapi kerana kedudukan dia. Itu hikmah ziarah. Bila kita ziarah, cuba bayangkan besarnya hati dia. Besarnya hati dia. Bila orang main ziarah, ketika tak ada siapa ziarah dia, kita ziarah dia, kembang hati dia. Hikmah ziarah itu. Tapi ziarah ni jangan lama-lama, saja. Mimpi duk perkemah cerita lepas satu, kawan tu duk nampak nak baik dah, masuk ICU balik lepas ziarah. Tak boleh juga kan. Wa idza asabahu khairun hanna'tah, kalau sekiranya dia mendapat kebaikan, hanna'tah, sebagai jiran ucap tahniah. Tak kira lah dia dapat apa kebaikan, kita pergi suasana tahniahlah pasal dapat mana. Tahniahlah pasal anak berjaya dalam faedah. Tahniahlah pasal hang sekian-sekian. Ucap tahniah pada dia. Wa idza asabathu musibah azzaitah, kalau dia ditimpa musibah, ucap takziah pada dia. Kita selalu salah faham sebutan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita duk faham itu disebut ketika berita mati aja. Dah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini disebut apabila kita dengar berita yang berbentuk musibah kemalangan. Orang main habak kat kita. Dia kata, Ustaz, kawan kita seorang aksiden, kaki patah sebelah. Kita kata inna lillahi wa inna. Hai, dia kata tak mati lagi Ustaz. Betul. Kata tu bukan makna mati. Kata tu maknanya kita simpati kepada dia kerana dia ditimpa musibah. Tapi kita hari ini terima pakai benda tu sebagai ucapan kematian. Kita yang silapnya. Marah kita pula, Ustaz dia tak mati lagi, patah hati dia. Nak kena buat pembetulan. Sampai kalimah itu, ayat itu menjadi satu yang menakutkan orang Islam hari ini. Bila sebut inna lillah tu, tak boleh. Wa iza mata ittaba'ta janazatah, kalau jiran mati, pastikan kita ikut jenazah sampai ke kubur. Jiran sebelah rumah mati, kok mana pun selagi boleh cari masa kita untuk bersama dengan jenazah dia, kirim dia ke kubur. Wala tastatil alaihi bil bunyan fatahjuba anhu ar-rih illa bi idnih. Jangan kita renovate rumah kita, kita penaik rumah kita jadi 2 tingkat dengan sebab kita penaik rumah kita, rumah dia terhalang daripada angin. Tak boleh, melainkan bi idnih, dengan izin dia. Dia Islam punya jaga. Dia minta izin kat dia. Dia habang kat dia berjumpa, kata ni, aku pun nak kata tak kena, tak kata pun tak kena. Dia bukan saya tak kasih selamat, nak suruh keluar rumah.
Tu Abang Li nak kata pun tak kena, Abang Li tak kata pun tak kena. Ni kita kata betul ni, kita kata ni aku nak kata pun tak kena, tak kata pun tak kena. Aku hang tahulah anak ramai. Rumah tu adalah 3 bilik krem. 7 orang anak tak boleh duduk. Jadi nak minta izin ke hang lah. Aku nak naik tingkat lagi di atas tu. Yang jiran salah faham pula. Dia kata hang nak penat, hang kata hang punya apa saya lah duduk belagak tak kuat lah. La ilaha illallah. Ni pasal apa ni? Pasal kita pergi mengaji, jiran tak pergi mengaji. Jadi dia tak tahu tu kita habang tu sebab agama suruh habang, suruh minta izin. Dia duk faham kata kita nak belagak kat dia, nak habang kita duit banyak, nak penat rumah. Nampak tak? Tu mis ilmu menyebabkan jadi berlaku. Konflik tu berlaku. So kalau jiran kita dan kita main mengaji satu kereta malam ni, dan selesai masalah. Esok kita habak kata, ustaz tu habak semalam tu sebenarnya aku tu nak habak kan lama dah. Tapi duk terbuku hutang ni, dia kata nak habak tu tak ni jadi lagu mana. Ustaz buka malam ni cantik, aku nak habak kan. Aku nak penat rumah. Dia pun dengar-dengar. Tak apa, alhamdulillah aku pun tengah duk jemput duit. Nak penat orang tinggal. Dia ni kata aku nak penat tu, aku duk cadang nak penat 3. Yang ni pun kacau punya cerita dia. Dia main mengaji tapi dia tak faham apa dia mengaji. Dia nak lawan juga. Dah, kita bukan macam tu. Islam ni nak bagi elok. Dia nak bagi elok. Dia tak mau bagi jadi belaga terbiak api ni, dia tak mau. Dia kira Islam ni mau jadi elok. Jiran sama jiran mau elok. Sebelah balik ni habaq, sebelah balik ni mau terima dengan lapang dada. Tanpa ada sebarang buruk sangka. Kena terima. Islam bagi tahu benda ni. Kata dia wala tu'zihi biqitari rihi qadrik illa an taghrifa lahu minha. Nabi kata jaga baik-baik. Kamu hidup berjiran, jangan sampai masakan daripada periuk kamu, bau masakan itu menyerang rumah jiran kamu, melainkan kamu bagilah sedikit daripada masakan itu padanya. Bagus punya duk kipas ayam kotik. Kawan sebelah tu kecah-kecah elok dia kata buat ni. Pilih bagi. Kalau mereka 2 orang bagi seketui, mereka bagi 2 ketui. Bagi. Pasal apa? Pasal dia dah bau dah tadi. Islam jaga jiran sampai macam tu. Kata dia wa idza ishtaraita fakihatan fahdilah. Kalau kamu beli buah, hadiahkan sikit pada jiran. Fa in lam taf'al fa udkhilaha sirran. Kalau kamu tak mau bagi buah tu dekat dia, masukkan buah tu dalam rumah sirran, secara sulit dan rahsia. Islam jaga sampai macam tu. Dia jaga kita, dia jaga jiran kita. Kalau kamu beli buah tu buah luar musim, tak ada pergi beli di Greek mana tu. Sebut Greek tu berian dia buat kena fikir apa lagi. Greek tu berian buat balik darian luar musim. Aku pun dapat 2 biji balik bagi tengah malam sikit, agak dia paduk lah rumah semua, sampai lari masuk darian lah rumah dulu. Boleh tak? Tak boleh. Darian ni tak apa yang buat sorong. Bagilah 2-3 ulai kat dia. Bagi jugalah. Kalau buah jenis tak bau, muktan ke apa ke, jenis tak bau tak apalah, bawa masuk buah lah rumah. Esok makan tak tengok buah kulit ni. Kulit pun jangan bagi nampak. Kalau tak mau bagi. Islam jaga sampai macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh itu kalau malam ini Nabi SAW pesan dekat kita supaya buat baik dekat jiran, dan orang yang buat baik dekat jiran ini takun mukminan. Jadi orang yang beriman memang betul sungguhlah beriman sungguh dia. Kerana sesungguhnya orang yang menjaga semua yang kita sebut tadi itu adalah orang yang betul-betul kuat iman. Kata dia sesungguhnya berbuat baik pada jiran itu banyak macamnya, dan itulah yang disuruh oleh syarak kita dengan dalil sepotong hadis dalam masalah tadi. Dan berberi-beri apa ada daripada makanan, dan pergi lihat apa sakitnya, dan sukakan pada waktu dia mendapat kesukaan, dan hiburkan dia pada waktu dia dapat kedukacittaan. Itu hak kita sebut tadi.
Dan ambil peduli kepada anaknya dan orang yang serumah dengannya. Ambil peduli. Maknanya tanya abang. Anak hang bukan nak ambil Faizah tahun ni dah. Dia kata, duk kira-kira tu tahun ni SPM lah. Buku-buku hak anak saya tahun lepas ada lagi lah. Tahun lepas dia dah ambil SPM. Adik dia pun baru dah jadual. Lambat lagi ambil lah buku tu. Bagi anak hang baca. Ambil peduli. Ambil bagi. Dan tidak mendatangkan apa yang memberi mudarat kepada mereka itu. Dan sabarkan apa kesakitan mereka itu. Dan lain-lainnya lagi. Dan apabila seorang itu bersifat yang demikian, maka ialah berbuat baik kepada jiran. Dan sesiapa yang berbuat baik kepada jiran, nescaya jadi ia mukmin yang kamil, sebagaimana tersebut pada hadis Nabi. Sabda Nabi SAW lagi, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Dan sukakan olehmu bagi orang Islam itu apa yang engkau sukakan bagi dirimu, nescaya jadilah engkau orang Islam. Kita sama-sama orang Islam, apa yang kita suka orang buat kat kita, kita kena buat kat orang. Kalau kita tak suka orang fitnah kita, kita jangan fitnah orang. Kalau kita tak suka orang duk kata tak elok dekat kita, kita jangan kata tak elok dekat orang. Apa yang kita suka orang buat kat kita, kita kena buat kat orang. Kita suka orang hormat kita, orang tengok kita angkat tangan kat kita hormat, kita pun jumpa orang kena angkat tangan kat orang. Apa yang kita suka orang buat kat kita, kita kena buat kat orang. Barulah kita jadi musliman, orang Islam yang sebenarnya. Kita manusia ni selalu tak mau nak jadi yang tu, tak mau nak jadi. Kita duk kira orang aja mau jaga kita, kita tak reti jaga orang. Ini silap kita. Benda ni kadang-kadang sekolah tak mengajar, maktab perguruan tak mengajar, universiti tak ajar, tetapi pengalaman hidup dalam masyarakat ajar kita. Islam memang ajar. Hormat orang ni Islam ajar. Hidup dalam masyarakat, hidup itu mengajak kita. Masalah, sukakan Muslim apa yang suka bagi diri sendiri. Sesungguhnya tidak syak akan seorang itu sukakan dirinya berkebaikan dan berkebajikan. Yang ni tak syak lagi dah. Semua orang suka kebaikan ada pada dia. Sukakan berkebaikan, yakni suka akan dirinya itu sehat, afiah. Dan sukakan senang sentosa. Sukakan berilmu dan cukup taat kepada Allah. Kita mau kita macam tu. Kita mau kita sehat, kita mau kita senang, kita mau supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang taat pada Dia. Kalau itu yang kita mau, kita kena buat yang tu kat orang. Kita kena bagi orang senang dengan kita, kita kena bagi orang rasa aman dengan diri kita, kita kena bagi orang tu juga taat kepada Allah seperti mana kita berusaha untuk taat pada Allah. Hari ini kita duk menuju ke satu arah agama ini menjadi benda personal. Masyarakat semakin moden, oleh kerana masyarakat semakin moden, maka nilai-nilai dalam masyarakat semakin berubah. Perubahan ini sampai ke tahap orang hari ini rasa agama itu hak peribadi. Kalau hang mai duk ajak aku pasal agama, hang busybody. Orang lah. Nilai-nilai itu berubah sampai dia pun berubah sama. Kalau dulu nasihat menasihati ini menjadi amalan dalam masyarakat dan orang suka dirinya dinasihati oleh orang lain, tapi hari ini tak suka. Kalau orang main nasihat dia rasa dia tu bodoh sangat sampai nak kena nasihat. Dia tak boleh terima kata dia manusia, dia boleh buat silap, dan apabila orang nasihat dia untuk perelokkan diri dia, dia patut terima kasih ke orang, dia tak rasa tu benda tu. Masyarakat hari ini di Petaling Jaya lah ni, kalau mati semua diuruskan oleh badan korporat Petaling Jaya. Mati aja anak cucu lari habis. Lari. Terus telefon, nombor telefon semua ada. Telefon kepada syarikat yang menguruskan orang mati. Telefon, mereka nanti main komplit semua. Komplit package. Daripada mula mati tu nak ambil mayat bawa pergi bilik ayak basuh-basuh najis. Bila mati ni, kalau orang tu dalam perut dia ada lagi najis, bila dia mati ni, najis tu akan rilis keluar. Pasal semua rongga-rongga dia dah rilis dah, dia tak berfungsi dah. Mati aja
Rentak nyawa keluar aja, keluarlah. Najis dia keluar, apa semua keluar. Jadi mayat tu lagu mana cerita pun mau pergi basuh dulu sikit. Nak basuh tu pun anak cucu tak angkat lah. Dia kata kami kawan dengan hang, tak hang hidup aja. Walaupun yang mati tu pak dia, walaupun yang mati tu mak dia, kami jadi anak mak, jadi anak pak, tak hidup aja. Mati, dia pak lah main urus semua. Telefon, syarikat ni nanti main, ambil, pergi basuh-basuh mayat tu, ambil letak atas katil, alih katil pun syarikat buat. Nak alih kok mana, nak buh tang mana, ambil mayat nak buh, semua orang urus, complete package, sampai ke bumi habis semua, selesai. Soal anak-anak lebih hafal, ibu bapa lebih hafal, menjadi imam sembahyang mayat, tak ada. Ma'assalamah. Tak ada. Pasal apa? Ini perubahan dalam masyarakat. So kita hari ini kena kembalikan benda tu. Sebab ini bukan budaya, tetapi ini soal agama. Soal agama. Tunjuk ajar daripada agama. Soal agama, soal saling nasihat, menasihati. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat menasihati. Nasihat bagi siapa? Lillahi wa li rasulihi. Kita nasihat kerana Allah dan kerana Rasul. Dan semua orang Islam apabila nasihat itu mai dekat dia daripada jalan Quran dan hadis, then dia kena terima. Habis cerita. Dia kata dan lainnya daripada bermacam-macam kebaikan dan kebajikan yang kamu suka bagi diri kamu. Maka demikianlah hendaknya sukakan sekalian saudaramu yang muslimin. Kita kena buat macam tu. Apa yang kita suka orang buat kat kita, kita kena buat dekat saudara kita. Apabila ada engkau bersifat demikian, nescaya jadilah kamu seorang muslim yang sempurna Islamnya. Sabda Nabi SAW lagi, wala tuktsirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Dan jangan engkau banyakkan dirimu tertawa-tawa, kerana bahawasanya banyak ketawa itu mematikan hati. Gelak saja. Kampung dengar. Punya tak gelak sikit-sikit sudahlah. Nabi senyum. Nabi pun gelak juga. Tapi ada waktu, ada ketikanya, bukan selama-lama. Nabi biasa gelak, sabit dengan hadis sampai nampak gigi geraham dia. Nampak. Mana tu sonok sungguhlah. Bukan senyum saja. Nabi gelak sampai nampak gigi geraham. Makna seronok sungguhlah. Nabi pun gelak juga. Tapi bukan lagu setengah kita hari ini. Daripada bangkit pagi sampai nak tidur pula, penuh dengan gelak ya. Teruk. Perbuatan itu, kata Nabi SAW, tumitul qalb. Hati dia mati. Dan kata Abu Isa, bermula ini hadis gharib. Masalah banyak tertawa itu mematikan hati, yakni mempesakai keras hati dan kelam dan benak, tiada mau menerima apa pengejaran dan nasihat yang baik, dan tiada takut pula akan akhirat. Benak. Kita nak tahu kita benak tak benak? Habis mengaji ini, sebelum tidur malam ni, cuba buka Quran. Ambillah surah apa? Surah Al-Mu'minun misalnya. Cuba try hafal tengok, buang 5 ayat. Try tengok. Baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Dekat tu dulu. Apa yang tengok? Boleh tak boleh? Alamat tak boleh tidur sampai subuh. Pasal tak boleh apa? Pasal apa? Benar. Kita duk marah anak kita. Kita bagi latihan matematik sekat dia suruh buat, duk jawab salah. Maki anak ni berkendak-kendak. Benar. Main banyak sangat. Pang. Anak kita buka surah Al-Mu'minun, cuba pak baca pula. Dia kata, aku nak tengok benar tak benar. Itu dia baru. Lepas tu bangkit anak dengan pak dua orang sekali, kita serupa. Dia kata, benar belakang. Pasal apa ni?
Kita kena atasi maksiat banyak, makan minum benda syubhat, banyak benda yang menjadi constraint, yang menjadi mawani'. Dalam bahasa agamanya dia kata mawani', penghalang-penghalang yang menghalang kita daripada terang hati. Dan jadilah ia karam di dalam gelap jahilnya. Jahil tu lam tak ada. Dan jadilah ia karam di dalam gelap jahilnya ataupun gelap fasiknya, semacam orang yang mati yang tiada apa gunanya akan dirinya. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab ma jaa fil mubadirah bil a'mal. Cerita maksud saya ialah jika ada dua mayat pada hari itu yang nak dikebumikan, satu mayat laki-laki, satu mayat perempuan. Jika boleh, bagaimana cara melakukannya? Buat asin-asin. Buat asin-asin sebab niat dia pun tak sama, doa dia pun tak sama. Niat dia tak sama dan doa dia pun tak sama. Jadi nak jawab kata tak boleh, saya tak berani jawab lah. Sebab bagi kes-kes yang tertentu, macam kes-kes yang darurah, yang dalam keadaan darurat, macam kes Highland Towers runtuh, jadi mayat tu campur laki-laki perempuan macam jumpa serpihan anggota badan manusia dan kita pun tak tahu hak mana mayat laki-laki, hak mana mayat perempuan. Kita himpun semua sekali, kita sembahyang mayat, kita sembahyang, kita pakai kita nak kata apa, ganti nama mereka lah. Kita tak pakai seorang, kita tak kata Allahumma ghafir lahu warhamhu ataupun Allahumma ghafir laha warhamha. Kita tak kata begitu, kita gulung semua sekali Allahumma ghafir lahum warhamhum. Kita pakai ya Allah ampunkanlah dosa mereka. Maknanya boleh sembahyang untuk banyak mayat sekali sembahyang, boleh. Tapi dalam kes biasa tidak ada kalang kabut apa, tak darurat apa, boleh tak boleh kita letak dua mayat di depan, satu laki-laki satu perempuan, kita nak sembahyang sekali aja, boleh tak boleh, saya tak berani jawab. Jadi adalah lebih afdal kalau kita buat asing-asing. Kita buat untuk mayat laki-laki, kemudian kita buat untuk mayat perempuan. Tapi bagi kes yang kita kata tadi, kes darurat, memang boleh buat. Wallahu a'lam. Soalan dua, adakah perbuatan beriwang selepas sahaja selesai sembahyang mayat itu elok dilakukan ataupun tidak? Jika ada hukum, tolong jelaskan. Cerita dia lagu ni. Asal usul orang bagi duit kepada orang yang sembahyang mayat ni sebagai, kita kata, duit minyak lah. Pasal apa jadi benda ni? Jadi benda ni pasal karya kita sendiri tak mampu buat. Adalah lebih afdal, lebih baik kalau sekiranya kematian berlaku di karya Jelutung, orang Jelutung sembahyang mayat. Tak timbul soal nak bagi duit. Hari ini dia mati, kita sembahyang mayat dia. Esok kita mati, orang lain, anak-anak dia sembahyang mayat kita, tak timbul soal bagi duit. Yang mula-mula timbul soal bagi duit dalam masyarakat kita ni bila mati di Jelutung ni, orang Jelutung tak main sembahyang mayat. Kita terpaksa panggil balik pulau mai, panggil Bagan Cermai mai, panggil orang jauh-jauh mai, mengenangkan kita minta khidmat dia. Dia mai dari jauh, kita bagi sagu hati untuk minyak kereta dia, minyak motor dia. Itu asal-asal dia. Tapi kemudiannya benda ni sudah dijadikan macam satu kewajipan. Sampai siapa juga sembahyang kena bagi duit. Yang ni salah. Yang ni salah. Di masjid Al-Ustaz sana jadi satu kes, satu hamba Allah orang susah mati. Jadi dia sudah tentulah sesuai dengan dia orang susah, dia tak boleh bagi banyak lah dalam envelope dia. Bagi RM3 satu envelope. RM3 lah pula duit sini. RM3. Bila hamba Allah ni dapat dia bagi balik dekat orang masjid. Dia kata kalau nak bagi RM3 kan aku tak usah bagi terus. Nampak tak? Fitnah yang berlaku. Fitnah yang berlaku. Kalau nak bagi RM3, dia kata tak usah bagi terus, ambil balik. Tu. Fitnah tu berlaku sebab kita tidur reka buat benda bagi susah kita. Tu. Yang ketiga, kita nak bagi tahu Islam hidup di atas dasar ta'awun, atas dasar tolong menolong. Kalau sekiranya berlaku kematian ke atas keluarga susah, keluarga miskin, dia terpaksa juga kena ikut adat yang kita reka di kampung kita. Adat
Bila mati kena bagi duit. Dia orang miskin, dia tak ada duit, dia hidup pun dia tak ada duit, tiba-tiba pula dia mati dalam keadaan tidak disangka-sangka. Anak pinak ni terpaksa cari duit semata-mata kerana nak memenuhi kehendak adat yang dibuat. Sampai anak cucu dia terpaksa pergi berhutang, bergadai, bergolok semata-mata nak sempurnakan mayat keluarga dia. Ini sudah tentu sama sekali tidak ditunjuk oleh Allah, tidak ditunjuk oleh Nabi, dan kalau kita buat juga dan menyusahkan keluarga mayat, kita berdosa. Kita berdosa. Jadi untuk menyelesaikan benda ni, kita sarankan yang pertama sekali, anak karya kita belajarlah sembahyang mayat ni. Bukan dia susah pun. Belajar sembahyang mayat ni macam mana, apa yang kita nak baca, tak boleh baca panjang, baca doa pendek, sekadar memenuhi rukun sembahyang mayat, cukuplah. Takbir 4 kali, semua orang tahu takbir. 7 kali boleh tahu, tambah 4 kali. Sembahyang raya 7 kali takbir, dia boleh sembahyang tak pernah miss. Kalau terlepas sembahyang raya, menyesal, tak mau pakai samping hari tu. Dia terlepas sembahyang subuh tiap-tiap hari, tak pernah menyesal pun. Dia terlepas sembahyang raya sekali, dia maki masjid berkandak. Apalah masjid ni selalu duk buat sembahyang pukul 9, tahun ni ubah 8.30. Marah. Padahal masjid nak buat sembahyang raya 8.30, umum 2 kali jemaat. 2 kali jemaat sebelum raya tu umum dah. Kita sembahyang raya tahun ni kita buat pukul 8.30, kita buat awal sikit daripada biasa. Jemaat depan umum lagi, tapi dia jenis tak pergi jemaat. Dia duk tunggu raya je nak pergi. Jenis dia kata apa? Islam kapal selam. Dia banyak tenggelam daripada timbul. Timbul dia setahun 2 kali aja. Lebih kurang boya bujang senang di Sarawak tu lah. Dia timbul sekali sekala. Dia timbul nak sembahyang raya tu, dia timbul pukul 9. Dia main-main orang tengah khutbah. Ambil dia kata cantik. Cantik apa? Khutbah raya nak balik dah. Ya, makna dia. Dia duk faham khutbah ni tak lagi baru nak sembahyang. Dia pun masuk main dengan gulung samping elok apa semua. Keh orang duduk. Duduk. Kawan ni habis-habis khutbah, orang bekat berebut salam, bekat balik yoya. Dia kata, awak puak ni pelik kat ni. Baru teringat. Dia kata, oh sungguh jugalah sembahyang raya khutbah kemudian. Baru dia teringat masa buat setahun sekali. Terlupa dia pun. Dah lepas tu marah. Balik-balik tu buka samping, hampuk bawah meja. Aku hari ni raya, siapa tak raya, tapi tak sembahyang raya. Sunat saja sembahyang raya tu. Yang sembahyang subuh fardu tu dia tinggal tiap hari. Jadi raya dia reti sembahyang takbir 7 kali, takkan sembahyang mayat takbir 4 kali tak boleh buat. Takkan nak baca Fatihah tak reti, takkan nak selawat Nabi tak reti, takkan nak sebut Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takat tu aja, takkan tak reti. Allahumma la tahrimna ajrahu waghfir lana walahu. Takat tu aja, takkan tak boleh sebut. Assalamualaikum warahmatullahi, takkan tak boleh sebut, takkan banyak tu tak boleh belajar. Sehingga kan kita terpaksa ambil penyembahyang import daripada tempat lain. Lah sembahyang mayat pun semi pro juga. Bukan bola sepak aja semi pro, panggil apa import daripada rata dunia. Dah sembahyang mayat pun semi pro juga. Import mana rata tempat panggil main. Dah. Jadi kita minta supaya benda ni kita buat macam satu kursus ringkas. Abang cara-cara nak sembahyang mayat ni, dan kita minta penyertaan daripada semua anak karya kita. Bila dengar ada kematian, kita sumbangkan jasa kita untuk si mati, mengenangkan kita hidup sama-sama sekarya dengan dia. Selesai masalah duit bagi dekat orang sembahyang mayat. Selesai. Allah.